أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك عن ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Mereka bertanya kepadamu, wahai Rasul yang paling sempurna, tentang hukum khamar yang jadi dan juga judi. Khamar sejenis minuman, judi sejenis permainan. Dua-dua ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad itu ada berperingkat-peringkat pengharaman dia. Apakah keduanya termasuk larangan Allah Ta'ala yang harus dihindari? Mana yang sewajibnya? Bahasa Indon harus, mana sewajib? Maka firman Ta'ala, Qul fihima ismun kabir. Katakanlah pada keduanya, iaitulah khamar dan juga maisir, arak dan judi, terdapat dosa yang besar. Adapun khamar dapat menghilangkan akan juz'i yang diberikan kepada manusia, ialah al-aqlu, akal. Padahal dengan akal itulah terjalin persambungan dengan akal kulli yang terhubung dengan namanya, itu Al-Alim, yang mencakup semua yang telah dari akal terjadi. Itulah dipanggil Lauhul Mahfuz dan Al-Kitabul Mubin. Pada istilah dia, maknanya akal benda yang hebat kedudukan dia, boleh mengenal Tuhannya, boleh memandang dan seterusnya, menghampirkan diri dan membentuk kehambaan kepada Allah Ta'ala melalui akal. Sebab itu kalau tak ada akal, syarak tak letak dekat dia. Ya, hukum taklif ni bagi orang siapa? Akilun balighun. Akil mana berakal, balik mana sampai umur, baru hukum syarak tak dekat dia. Jadi kalau akal tak ada, syarak tak letak dia. Orang gila macam ni. Ibadat pun tak semua, tak betul. Kalau dengan sembahyang dia ketawa pula. Tidak berakal. Jadi dengan adanya akal dia dapat menyambut hukum syariat, termasuk yang besar mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maka bila hilangkan akal, ini satu benda besar. Akal merupakan nikmat yang besar, tiba-tiba dihilang. Orang berikan dia mutiara yang mahal, tiba-tiba dibaling dalam longkang. Ya. Itulah teruknya pemikiran orang yang menghilangkan nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan sebabnya manusia boleh mengenali Tuhannya, boleh menghampirkan diri dengan Tuhannya. Waktu Islam letakkan siapa menghilangkan akal dengan sengaja, dengan meminum atau menjedut minum khamar, maka dia rotan dia kena 40 rotan. Dan dengan akal juz'i ini manusia berhak kedudukan khalifah yang niyabah, dan niyabah makna ganti. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku jadikan di bumi ini khalifah, orang yang menggalang ganti. Dan dalam khamar ni
dan judi terdapat manafi'u linnas. Apa maknanya? Beberapa manfaat bagi manusia. Maksudnya bagi sebagian orang untuk mengobati penyakit yang tidak bisa diobati kecuali dengan menghilangkan kesedaran mereka. Yang diguna arak hilang kan? Itu sikit. Berobat bagi manusia itu hanyalah terbatas pada khamar, dan juga sebagian orang bodoh yang mencari rezeki dengan berjudi. Tuan guru ni Abdul Aziz tu kerja apa nak skot judi kat Kelantan senang ni. Luan tak orang Cina tanya kenapa muharam, kenapa melekat ini judi. Dia kata buat judi ni lambang orang pemalas. Dia tengok pemalas tu senyap. Ya, orang berjudi ni orang pemalas. Islam tak suruh orang jadi malas, ya, suruh bekerja. Ini duduk ini judi je. Dan mengharapkan mendapat menang. Jadi tak ada bekerja, pemalas panggil. Rosak negara. Dia kena macam tu senyap dia. Tok Guru jawab tenang. Ya, ludi ni lambang pemalas. Selain daripada banyak lagi dia punya apa? Kerosakan yang lain lah. Dia dengar pemalas tu, hina rasa macam ni. Dia orang judi ni orang pemalas. Dia kena tu senyap tu dia. Dan dalam khamar dan judi terdapat apa? Manafi'u linnas. Manafi' manfaat manusia. Masuk ke sini kebahagiaan daripada orang mengobati tadi penyakit yang tidak bisa diobati kecuali dengan menghilangkan akal. Ya, payah nak tak dapat ubat. Obat ni ada, dia belum temu. Hilangnya akal kawan. Sekarang dia pakai suntik, dia pakai dada macam-macam. Dan juga sebahagian orang yang bodoh mencari rezeki dengan berjudi. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosa keduanya bagi orang yang cergas dan memiliki keyakinan untuk akbar, lebih besar daripada manfaatnya bagi kamu. Manfaat mudarat lebih besar, maka dia akan tolak mudarat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kaedah fiqh. Darul mafasid menolak benda-benda yang merosakkan. Muqaddamun didahulukan ala jalbil masalih, dia akan menarik akan maslahah. Atau kaedah fiqh. Ya Allah. Bahkan keduanya tidak memberikan manfaat apa-apa, kerana tidak ada lagi hubungan dengan badan mereka, terutama untuk kebaikan dan kesihatan. Itu rosak rumah tangga jadi habis kan, gaduh, menjudi, rugi, kalah dan lari bajet. Macam hal tu hal zahir. Kalau batin lagi lah, tiap dosa tu menghitamkan akan kedudukan qalbi dengan Tuhan Allah. Bahkan keduanya tidak memberikan manfaat apa-apa, ya, kerana tidak ada lagi hubungan dengan badan mereka, terutama untuk kebaikan dan kesihatan atau kerosakan daripada. Wa yas'alun, dan mereka pula bertanya kepadamu juga wahai Rasul yang paling sempurna, maza yunfikun, maza, apakah mereka nafkahkan, maza, apa mereka nak infak, nak nafkah, barang apakah yang dapat mereka dermakan, bagaimana mereka akan mendermakan. Atau ditanya Allah, maka nafkahkanlah, kul kata olehmu, yang mana atas nama kami, wahai Rasul yang paling sempurna, nafkahkanlah, itulah al-af, yang lebih baik. Nafkahkan ialah al-af tu yang lebih baik daripada keperluan dari hartamu, agar mereka mendapat keringanan daripada kesusahan mereka, dan agar
kamu tidak berkeberatan di dalamnya. Jadi bila rezeki dalam begitu kita nafkahkan, selamat gitu. Terutama sampai sukatan zakat wajib dan sebagainya. Sebab mereka yang boleh mengeluarkan hub kasih kepada benda, maka Tuhan akan berikan banyak manfaat rohani di dengan Ta'ala. Sebab tu sufi berjalan hari-hari, dia suruh hari-hari kita infak. Banyak mana? Ikutlah RM1, RM50 dah ikut. Itu angka tak dikira. Sebab apa tu? Ni lambang. Lambang mengeluarkan dunia daripada qalbi. Kita memberi itu, mana lambang mengeluarkan. Kadar mana kita boleh meluangkan hub kasih kita kepada dunia, kepada makhluk, kepada harta benda, kadar persen itulah ditambahkan kemanisan iman di dengan Allah, kemanisan makrifat di dengan Tuhan. Dia semakin kuat. Kita keluarkan. Kalau tak keluar, simpan jadi bakhil. Lepas tu sampai had wajib pun dia tak keluar zakat. Atau lagi teruk, tu penyamun besar. Orang yang tak keluar zakat ni perompak, penyamun yang ya, akan hak fakir miskin yang telah ditauzik, dibagikan oleh Allah sendiri. Punca apa tu? Ya, qalbul fasik, hati yang rosak. Dia punya hati semua. Orang tak nak Islam ke, hati je orang lawan Islam ke, hati je orang tak ibadat ke, itu hati daripada raja. Ya, kalau qalbi insan tu dia baik, dia tak akan mengerjakan benda zahir tu yang tak elok. Tapi kalau di dalam tak baik, dan tak baik, bahaya paling besar, dia lari Tuhan dengan bahawa tak mengenali Tuhan dia. Itu lagi dahsyat. Akhirnya akan jadi babas. Allah. Kemudian kata maza yunfikun, apa yang mereka itu nak nafkahkan, barang apa yang dapat mereka dermakan, dan bagaimana mereka akan mendermakan dicari. Qul, katakan olehmu atas nama, ya atas nama kami, wahai Rasul yang paling sempurna, iaitulah nafkahkanlah ulil af, yang lebih daripada keperluan harta mereka, dan dapat keringanan daripada kesusahan mereka, dan agar mereka tidak keberatan ya di dalamnya. Itu nak latih tu. Dia boleh keluarkan hub kasih pada dunia, masya-Allah. Dan akan berikan hadiah-hadiah rohani yang tinggi, mahabbah dengan dia, kasih dengan dia sebagainya. Habis. Ya Allah. Kazalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kazalik, mana demikianlah cara yang terbaik dan termudah, iaitu diberikan sumbangan kepada orang yang layak menerima dia. Yubayyinullahu lakum, ya, menerangkan oleh Ta'ala bagi kamu. Mana Allah menerangkan kepada kamu semua. Apa dia? Al-ayat, mana ayat-ayat yang diturunkan kepadamu untuk memperbaiki kondisimu. La'allakum tatafakkarun, supaya kamu berfikir, mana terhadap kamu mau merenungkan. Maknanya dalam menggunakan akal, sentiasa memikir. Ya, pertama memikir tentang apa? Kesilapan dosa, supaya dibasuh dengan taubat. Kedua, mana kita mikir apa? Iaitulah tentang kebesaran keagungan Tuhan. Itu yang pertama, yang besar dia lah. Dan taubat. Kemudian memikirkan tentang amalan-amalan yang dibawa, dan memikirkan bagaimana cara membersihkannya supaya diterima. Ma'allakum tattaqun, supaya kamu berfikir, berharap kamu mau merenungkan. Itu dengan muhasabah peringkat awal, supaya manusia dapat meletakkan cara itu dengan betul. Dia sebagai ibadullah, hamba Tuhan yang sebenar dengan Tuhannya. Habis. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama
Qul islahul lakum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Tentang ayat-ayat yang berhubung dengan urusan dunia hingga dalam melakukan berbagai urusan sesama manusia, itu hablum minan nas. Dan renungkan pula ayat-ayat berhubung dengan hal-hal akhirat, mana sehingga kamu biasa meresepikan dan menerapkan agar manusia mengalami penyucian lahir maupun batin, lebih lagi batin. Dan mereka bertanya kepadamu tentang hal ihwal anak yatim pula. Yas'alunaka al yatama. Hal ihwal anak yatim. Siapa anak yatim? Mana sifat dia? Yang belum balik tu anak yatim. Kalau dah balik ni bukan anak yatim, ni bapa yatim. Ya. Itulah anak yatim yang belum balik, yang tidak ada kerabat yang menguruskan. Tambah ada. Bila anak yatim maknanya tidak ada bapa. Anak yang belum balik, tak ada ibu. Itu tak yatim. Yatim hayawan, tak ada ibu. Yatim manusia tak ada ayah. Kalau macam demikian diberikan tumpuan, bantuan dan sebagainya lah. Allah. Maka katakan menguruskan urusan mana kondisi secara patut adalah baik daripada membiarkan mereka dalam keadaan dalam kehinaan dan kelemahan. Wa in tukhalituhum, dan jika kamu bermukhalatah, bergaul dengan mereka dengan perasaan sayang dan simpati, fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudaramu yang mana dalam agama. Rasulullah menyatakan ana wa kafil yatim kahatain. Aku dengan kafil yatim, dengan orang jaga anak yatim je ni. Akhirat mana apa? Sekali. Siapa nak sekali bersama Rasulullah SAW, maka dia nak ambil buat tentang anak yatim. Ana wa kafil yatim kahatain. Aku dengan orang yang memelihara anak yatim macam dua jari dekat, mendapat bersama di akhirat dengan Rasulullah SAW. Dan kalau akhirat bersama apa tempat dia? Syurga lah kan. Kalau anak yatim dia jaga. Allah. Hari ni kalau tak jaga, dia bedal lah anak yatim ni. Kan? Seorang perempuan meninggal, dia muda lagi kan. Umur 30 lebih kan. Anak dia masih kecil, belum balik. Dia suami dia mati je, maka peninggalan harta tu anak dia punya. Kan? Tiba-tiba dia ambil, bawa kenuri. Patut orang yatim tu kita apa? Kita bantu dia. Ini tak, dia berzikir baguslah, patut dia sedut kau ni. Dia makan ni haram. Orang haram atau anak yatim tak perasan. Atau penting, ilmu dia penting tak? Dia kena tahu. Tidak kenyanya. Bukan dia bantu ni, dia bedal kawan tu punya harta pula. Dan jika kamu bergaul mukhalatah dengan mereka dengan perasaan sayang dan simpati, Pak ikhwanukum, dan mereka itu adalah saudaramu dalam agama, dan Allah Ta'ala membalasmu dengan balasan yang lebih baik. Apalah lagi jika dalam hal ini kamu bermaksud untuk memperbaiki dan menjaga mereka, bukan merosakkan harta diri mereka. Tak. Ada juga yang jahat. Dia tahu kawan tu lelaki lu orang kaya, bila lelaki dia meninggal dia, dia kawan menikah. Lepas nikah ditanggalkan satu-satu, mula gelang, lepas tu gantai pula besar, melayut timbang 2 kilo. Berjalan RM1. Jadi satu dia set, dah habis licin, dia pun cerai kawan. Ni ada, ni jenis akhlak binatang ni. Binatang pun lagi baik, binatang pun kenal benda ni. Jahat dah ada semua cerita ni. Habis sebaliknya yang dia kata sini fa ikhwanukum, dia jadi saudara, mana kita jaga dia, mana membela anak yatim kan. Kalau ada janda kan, yang ada anak tu, tuan-tuan nikah dia, tolong bela anak yatim, bagus, fadilat dia banyak. Kalau tanya kenapa abang nak nikah ni, ana wa kafil yatim kahatain. Nabi kata aku dengan orang piara anak yatim macam ni. Sebab nikah kan anak janda tu kita piara baik kan. Wah, mengamuk dia dengar perempuan, dia ni ngamuk
Perempuan ni pakai gondeng boleh, pakai jangan. Kan? Tu Tuan Guru cakap tu. Al-alim mu'allama Sayyidi Syekh Abdul Rashid Waliyul Kabir. Dia kata perempuan ni kita gondeng boleh, pakai je. Jangan, dia kata. Mengamuk, dia nak marah, marah engkau, dia kata. Itu Tuan Guru cakap, kan saya cakap tu. Wali besar tu, alim 4 mazhab, ribuan hadis hafal dan ni. Wali besar tu. Perempuan ni kita gondeng boleh, pakai je. Jangan, dia kata. Kalau marah tu perempuan dengar, biar dia nak marah, dia kata. Sebab kita beramal dengan hadis Nabi kan, ana wa kafil yatim kahatain, aku dengan kafil yatim, mana orang jaga anak yatim, siapa jaga anak yatim maka dia akan bersama dengan Rasulullah SAW. Kecil lah, besar kan, dapat bersama Rasulullah SAW, confirm di syurga kan. Risau orang perempuan dengar, dia risau. Habis fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudaramu dalam agama. Kemudian Allah akan membalasmu dengan balasan yang baik apabila, apalagi jika dalam hal ini kamu bermaksud untuk memperbaiki dan menjaga mereka, bukan merosak harta dan mana harga diri mereka nak. Habis wallahu, dan Allah Ta'ala mengetahui tujuan-tujuan tadi. Ya, ya'lamul mufsid minal muslih. Allah Ta'ala tahu siapa yang berniat rosak. Dia menikah dengan janda tadi, dia kira harta kawan, habis licin, lepas tu dia cabut lagi. Itu dia niat tak baik. Ya, kalau muslim yang niat baik, ya, nak mengambil keberkatan anak yatim tadi, daripada yang mengadakan pembaikan yang benar, sehingga dia membalas masing-masing kalian dengan amalan yang kalian lakukan. Walau sya Allah, dan jikalau Allah Ta'ala menghendaki, mana yang melihat perbuatanmu dengan menimbulkan kerosakan dan kesulitan, ya, la'anatakum, ya, dia dapat mana mendatangkan kesulitan kepada kamu, itu menghina dan merosakkan dengan lebih berat daripada perosakan dan kesulitan yang engkau timpakan terhadap mereka. Dia menyanyikan ayat yatim, nanti Tuhan bala lagi dahsyat daripada itu. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Ta'ala maha perkasa, mengalahkan dan kuasa juga membalas dendam mereka. Hakim, lagi maha bijaksana, dan tidak ada menuntut balas tanpa alasan. Itu maknanya apa? Saranan supaya kita berjaga-jaga, jangan mengkhianati harta anak yatim, dan jaga dia dengan baik. Kemudian wala tankihul musyrikati hatta yu'min, ila akhir ayat. Sadaqallah.